Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 4 Februari bersama saya Fidaus Arash Idris. Seramai 272,500 orang kanak-kanak berumur lingkungan 5 hingga 11 tahun di negeri ini layak menerima dos vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak PIC Kids. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas, PIC Kids dilaksanakan di bawah program pengawasan Pakar Perubatan Kanak-kanak atau Pakar Perubatan Keluarga. Datuk Ahmad Douglas memberitahu dos pertama vaksin Pfizer akan diberikan dalam tempoh 2 bulan ini. Jelasnya, vaksin Pfizer untuk kanak-kanak mampu melindungi golongan itu daripada sindrom radang pelbagai sistem dan kesan jangka panjang jangkitan COVID-19. Beliau memberitahu demikian pada sidang media selepas melancarkan PIC Kids peringkat negeri Sarawak di Hospital Umum Sarawak HUS di Kuching. Datuk Ahmad Douglas juga memaklumkan bahawa menerusi tinjauan awam sebanyak 59.7% daripada 40,000 responden sangat bersetuju berkaitan dengan perluasan vaksinasi COVID-19 untuk kanak-kanak. Untuk permulaan, seramai 30 orang kanak-kanak yang mempunyai penyakit komorbid menerima vaksin Pfizer di hospital tersebut semalam. Bagi kanak-kanak yang mempunyai komorbid lain akan diteruskan di hospital kerajaan dan swasta seluruh Sarawak dan tarikh vaksinasi akan diumum dari semasa ke semasa. Namun bagi kanak-kanak lain yang bersekolah akan menerima vaksin sama ada di sekolah masing-masing atau di pusat pemberian vaksin yang ditetapkan Pejabat Kesihatan bermula esok. Dalam perkembangan berkaitan, program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids yang turut dilancarkan di Sarawak semalam memberi kelegaan kepada ibu bapa kanak-kanak dalam memberi perlindungan daripada risiko dijangkiti virus COVID-19. Inisiatif itu mendapat sambutan positif dalam kalangan ibu bapa atau penjaga yang mahukan perlindungan yang sama untuk anak-anak mereka seperti populasi dewasa. Ia bagus untuk macam orang dewasa juga lah, perlukan perlindungan daripada virus COVID-19. Jadinya memang satu stage yang pertama untuk melindungi sedaknya lah, macam kita-kita yang dewasa juga lah. Benda tu memang bagus untuk kanak-kanak sebab kini tu kita pun tahu masa COVID-19 tunya dah seluruh dunia diserang. Jadi kanak-kanak selamat tu susah untuk bergerak ke sana kemari, jadi nak sekolah pun susah. Bila ada aktiviti macam tu bagus ya, jadi biar ada perlindungan sedikit lah. Jadi kita pun si bingung gila, sebagai ibu bapa si bingung dengan apa ya kesihatan anak kita lah. Sementara itu, kanak-kanak yang ditemui teruja selain juga memahami keperluan untuk mendapatkan suntikan vaksin yang akan melindungi mereka daripada jangkitan COVID-19. Gembira hanya dapat melindungkan diri kita dengan COVID. Kami berasa gembira dapat menerima vaksin untuk melindungi diri kami dari terkena COVID-19. Rasa macam gembira dah dapat vaksin. Kami dapat lindungi diri daripada COVID-19. Pemberian vaksin Pfizer diberikan kepada kanak-kanak yang mempunyai penyakit komorbid dilaksanakan di bawah pengawasan Pakar Perubatan Kanak-kanak atau Pakar Perubatan Keluarga menyasarkan 70% daripada 272,500 kanak-kanak di negeri ini yang layak untuk program berkenaan. Hasil sokongan padu dan kerjasama baik dalam kalangan masyarakat khususnya di Miri telah membantu Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP daripada gabungan Parti Sarawak GPS memenangi 3 kerusi Dewan Undangan Negeri iaitu Pujut, Senadin dan Piasau pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 lepas. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, kemenangan itu melambangkan keyakinan rakyat kepada GPS untuk terus mendanajui pentadbiran negeri di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg.
Datuk Seri Dr. Sim yang juga Presiden SUPP menjelaskan sokongan dan mandat besar daripada berbilang bangsa dalam pilihan raya negeri lalu menjadi tunjang utama parti tersebut untuk terus berbakti dan menjayakan semua pembangunan yang dirancang oleh kerajaan di negeri ini. Beliau berkata demikian pada rumah terbuka anjuran Jawatankuasa Perhubungan Parlimen Miri Sibuti yang dibuat secara maya di Miri. Dalam majlis sama, beliau memaklumkan sebagai menghargai sokongan pengundi di Miri, lawatan dan tinjauan akan kerap dilakukan secara bulanan bagi mendengar segala permasalahan serta keperluan rakyat. Mengenai sambutan Tahun Baharu Cina tahun ini, meskipun masih tertakluk dengan prosedur operasi standard, namun ia masih dapat disambut dalam kalangan ahli keluarga terdekat iaitu pada hari pertama dan kedua. Datuk Seri Dr. Sim turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua petugas barisan hadapan yang telah bertungkus lumus bagi memberi khidmat terbaik dalam tempoh negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadikan amalan berikut sebagai norma dan kebiasaan baru dalam kita mendepani COVID-19. Amalkan kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau cecair pensanitasi tangan. Pakai pelitup separuh muka bila perlu keluar dari rumah. Sentiasa jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan individu lain ketika berada di kawasan tumpuan awam. Jangan bersalaman dan bersentuhan dengan orang lain. Dan seboleh-bolehnya, elak menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum disanitasi. Amalan ini penting dalam kita menjalani kehidupan seharian agar rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Cadangan tapak bagi pembinaan bangunan baru Sekolah Kebangsaan SK Segong di Bau diharap dapat diluluskan dengan segera. Menteri Muda Pengangkutan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Jinet berkata, ini bagi memberi keselesaan kepada para pelajar di kawasan tersebut pada masa akan datang. Apabila kita sudah mengenal pasti tapak, terpulanglah pada pihak PPD ataupun KPM untuk membawa ke pihak atasan untuk bajet. Sekarang adalah perancangan. Tapak sudah ada, mereka boleh merancang macam mana nak buat planning, di mana letak dan sebagainya. Okey. Kalau sudah ada tapak senang, kalau tak ada tapak itu yang masalah. Sekarang nak cari duit saja, peruntukkan. Dan kita berharap supaya dimasukkan dalam masa terdekat ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat lawatan ke tapak baharu SK Segong Bau. Jelas Datuk Henry, kawasan sekolah lama tersebut sering mengalami banjir, malah struktur fizikal sekolah terlalu daif kerana terdapat beberapa bangunan tersebut menggunakan papan dan tidak dapat dinaik taraf. Tambahnya lagi, tapak berkeluasan kira-kira 5 hektar itu terletak tidak jauh dari kawasan Jalan Raya Baharu, Kampung Apar Bypass yang dalam pelaksanaan sekaligus menjadikan lokasi itu akan mudah diakses kelak. Sementara itu, isu kekurangan tapak menjajar di kawasan Tasik Biru Bau yang merupakan kawasan tumpuan orang ramai akan diselesaikan dalam masa terdekat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Jinet berkata, beberapa tapak sudah dikenal pasti demi keselesaan kepada penjaja. Ujar Datuk Henry, ia sekaligus akan meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat. Kita nampak pengunjung memang ramai dan tempat parkir memang tak mencukupi. Begitu juga dengan tempat menjajah. Jadi isu ini akan kita selesaikan dalam masa terdekat. Katanya dalam tempoh 5 tahun ini jumlah penjaja mencatatkan peningkatan kepada 200 penjaja daripada 80 penjaja. Datuk Henry berkata demikian kepada pemberita di Bau. Menurut beliau lagi, Tasik Biru kini menjadi tumpuan orang ramai dengan menerima pertambahan pengunjung pada hujung minggu dan pada musim cuti umum. Beliau yang juga Menteri Muda Pengangkutan 2 berkata peruntukan lampu jalan solar sepanjang lebih 5 km di laluan Bau, Batu
Kitang yang diluluskan oleh Kerajaan Negeri pada 31 Januari lepas juga amat bertepatan. Katanya apabila 285 lampu jalan ini siap kelak, akan memudahkan pergerakan pengguna jalan raya keluar masuk ke daerah bau dan faktor keselamatan pemandu lebih terjamin. Tiada sebarang aduan yang diterima pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Cawangan Limbang setakat ini berkaitan kenaikan harga barang termasuk tiada kompaun dikeluarkan terhadap mana-mana pihak di bahagian utara Sarawak itu. Ia disorakan sendiri oleh Ketua KPDN HEP Cawangan Limbang, Purnama Tarah. Purnama menjelaskan pihaknya akan terus membuat pemantauan dari semasa ke semasa untuk memastikan bekalan makanan di Limbang sentiasa mencukupi dan peniaga perlu mematuhi skim jualan harga yang telah ditetapkan. Dalam perkembangan sama, Ketua KPDN HEP Sub Cawangan Lawas, Dominic Joseph Bakir menasihatkan semua pengguna di daerah itu supaya tidak membuat pembelian panik susulan khabar angin baru-baru ini menyatakan kekurangan bekalan bahan mentah di daerah terbabit. Saya nasihatkan kepada penduduk-penduduk Lawas, janganlah beli secara panik buying lah. Bekalan barang di Lawas memang mencukupi. Kita sentiasa memantau dari semasa ke masa dengan bantuan pegawai penguasa saya di sini dengan juga pegawai pemantauan harga. Memang kita sentiasa turun padang lah untuk memastikan semua bekalan di daerah Lawas mencukupi. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita di Lawas baru-baru ini. Sekian berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 4 Februari. Lari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.